Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah dan kurnianya dapat sama-sama kita bertemu dalam siri webinar pada kali ini. Dan insya-Allah tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, sebelum kita meneruskan acara kita pada malam ini, suka untuk saya memaklumkan tentatif dan juga format webinar pada malam ini. InsyaAllah program ini akan berlangsung dengan sesi perkongsian oleh yang berbahagia Prof dengan pembentangan slide selama 1 jam 30 minit. Dan moderator akan membacakan soalan yang terkumpul pada sesi soal jawab setelah pembentangan slide oleh yang berbahagia Prof selesai. Tuan-tuan dan puan-puan juga boleh mengajukan soalan secara lisan melalui Google Meet atau menulis soalan di ruang komen Facebook Live. Untuk kehadiran, diminta kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk mengisi Google Form yang disediakan pada ruang komen. Kepada staf UiTM Cawangan Pulau Pinang khususnya, anda diminta scan kehadiran menggunakan sistem UiTM PPMS di penghujung program nanti. Baik, insya-Allah untuk itu saya mengalu-alukan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah kepada yang berada di Facebook Live dan juga di dalam Google Meet. Terlebih dahulu, pihak unit Hal Ehwal Islam mengucapkan ribuan terima kasih. Ribuan terima kasih diucapkan juga kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasulang, Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, kerana telah memberi sokongan yang jitu bersama barisan jawatan kuasa eksekutif negeri UiTM Cawangan Pulau Pinang dalam menjayakan program pada malam ini. Kami di unit Hal Ehwal Islam diketuai oleh Ustazah Maslana Ismail bersama dengan tim teknikal program amat berbesar hati dengan kehadiran tuan-tuan dan puan-puan untuk bersama mengikuti program webinar pada kali ini. Bagi memulakan siri webinar ini, marilah sama-sama kita membacakan Ummul Kitab Al-Fatihah. Amin, amin ya rabbal alamin. Bagi memulakan acara, dengan segala hormatnya saya menjemput yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasulang, Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang bagi menyampaikan ucapan aluan sekaligus merasmikan program webinar pada malam ini. Dengan segala hormatnya yang berbahagia Prof, dipersilakan. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator iaitu Al-Fadhil Ustaz Muhammad Adnan Muhammad Yusof, Pegawai Hal Ehwal Islam Kanan UiTM Cawangan Pulau Pinang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrahdi sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Yang berusaha Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi daripada Fakulti Pengajian Quran Sunnah Universiti Sains Islam Malaysia selaku Al-Fadhil penceramah. Ya, selamat datang Prof. Saya sebenarnya mengikuti juga ya Facebook Prof kerana saya rasa banyak presentation di dalam Facebook Prof tu mengenai Islam tu mudah difahami. Yang berusaha barisan jawatan kuasa eksekutif negeri UiTM Cawangan Pulau Pinang, Al-Fadhilah Ustazah Masliana Ismail, Ketua Unit Hal Ehwal Islam UiTM Cawangan Pulau Pinang, Ketua-ketua bahagian, Ketua-ketua pusat pengajian, jabatan dan unit UiTM Cawangan Pulau Pinang, para pelajar, para penonton, tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Dipanjatkan kesyukuran atas keizinan Allah SWT di pertemuan kita dalam program webinar polemik mengenai hadis-hadis daif yang dikelolakan oleh UHE.
ya UiTM Cawangan Pulau Pinang secara dalam talian dan juga dipancarkan secara terus melalui FB Live unit Hal Ehwal Islam UiTM Pulau Pinang. Kesempatan ini diambil untuk saya mengalu-alukan kehadiran Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi dari Universiti Sains Islam Malaysia USIM. Prof jazakumullahu khairan atas kesudian menerima jemputan dari pihak UiTM Cawangan Pulau Pinang. Begitu juga ucapan syabas dan sekalung apresiasi kepada warga kerja unit UHE Cawangan Pulau Pinang atas penganjuran dan jemputan untuk menasmikan webinar ini, serta semua hadirin dan hadirat yang hadir secara maya. Hadirin dan hadirat sekalian, barang siapa yang menempuh suatu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah memudahkan untuknya jalan menuju syurga. Itulah antara hadis diriwayatkan oleh Muslim. Daripada penjelasan hadis tersebut, ternyata penganjuran majlis ilmu merupakan satu tuntutan yang akan memberi ganjaran pahala syurga kepada mukmin yang mengikutinya. Ini kerana mereka yang mengikuti ajaran agama dan kemudian beramal dengannya akan mendapat kebaikan dan keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Sementara itu, penjelasan tentang kebaikan mereka yang menghadiri majlis ilmu cukup banyak disebut di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kan baginda juga ada menyebut tentang seorang muslim yang berada dalam majlis ilmu diumpamakan berada di dalam taman-taman syurga dan malaikat mencatat amal kebaikan buat golongan ini, insya-Allah, untuk kita pada petang ini. Muslimin dan muslimat sekalian, maudhu webinar polemik mengenai hadis-hadis daif yang dari pemahaman literal bermaksud perbahasan, perdebatan, perbantahan dengan rencana atau tulisan dalam surat khabar, majalah dan lain-lain mengenai hadis-hadis yang lemah tidak boleh menjadi sumber hukum tetapi sering menjadi panduan untuk fadail amal. Kupasan demi kupasan yang akan kita dengari nanti amat relevan dengan dan bertepatan sekali dengan keadaan dewasa kini, di mana ditambah penceramah jemputan yang diundang khas merupakan seorang ilmuwan yang tidak asing lagi dalam bidang ini. Justru saya menyeru kepada semua, rebutlah peluang ini untuk bertanyakan ya kepada Al-Fadil Ustaz simpulan supaya simpulnya terungkai, ya, perkara yang keruh menjadi jernih dan yang samar menjadi lebih jelas, insya-Allah. Kita sedia maklum mengenai dunia kini yang penuh dengan cabaran dan rintangan serta gelora perasaan bercampur baur, dipengaruhi dengan pelbagai macam da'ya, tohmahan dan sebaran palsu. Oleh itu, dengan keadaan pandemik sekarang ini amatlah wajar jika sekiranya diperlukan hati-hati yang mula menjadi hitam dan kembali kepada fitrah manusia yang lebih bersih dan suci, ya, penuh kesedaran dengan diri, lebih dekat kepada Allah SWT dan segala ajaran yang disampaikan oleh utusannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insya-Allah. Muslimin dan muslimat sekalian, akhir kalam, program webinar secara maya seperti ini dapat membantu semua secara alternatifnya mendapatkan ilmu selain secara bersemuka yang tidak dibenarkan buat masa sekarang. Akhir kata, saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang menjayakan program ini, terutamanya Al-Fadil Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi dan warga kerja webinar ini. Semoga sifat Asma'ul Husna Ar-Rahman Ar-Rahim, kasih dan sayang Allah terpahat dan hadir dalam diri ke dalam kehidupan kita seharian, mendapat keberkatan dan dibukakan pintu rezekinya seluas-luasnya dan dipermudahkan segala urusan, insya-Allah. Dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim, saya merasmikan program webinar polemik mengenai hadis-hadis daif. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada yang berbahagia Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasolang, Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, di atas ucapan aluan dan perasmian sebentar tadi. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sebelum kita meneruskan program webinar pada malam ini, terlebih dahulu suka untuk saya memperkenalkan serba sedikit latar belakang penceramah jemputan kita. Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi merupakan pakar dalam bidang hadis dan orientalis. Beliau telah mendapat ijazah sarjana muda hadis di Universiti Al-Azhar Mesir pada tahun 2004 dan kemudian mendapat ijazah sarjana dalam bidang hadis
di Universiti Islam Antarabangsa Malaysia UIAM pada tahun 2008. Seterusnya, beliau melanjutkan pengajian ijazah kedoktoran PhD dalam bidang teologi di University of Birmingham, United Kingdom dan lulus dengan cemerlang pada tahun 2017. Kini beliau berkhidmat sebagai Timbalan Dekan Fakulti Pengajian Quran Sunnah University Sains Islam Malaysia USIM. Beliau terlibat dalam penulisan lebih 15 buah buku dan 40 buah jurnal serta menjadi pembentang pada seminar dalam negara serta antarabangsa sebanyak 27 kali. Pada tahun 2018, beliau telah dijemput menjadi penyelidik tamu di Oxford Center for Islamic Studies. Beliau aktif menulis di media sosial mengenai isu semasa dan memberi penjelasan secara ilmiah berdasarkan panduan Al-Quran dan hadis. Tulisan beliau telah banyak memberi manfaat khususnya kepada umat Islam di Malaysia. Tuan-tuan dan puan-puan, marilah sama-sama kita mendengar sesi perkongsian dari Profesor Madya Dr. Ahmad Sanusi Azmi. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih diucapkan kepada pengacara majlis Ustaz Muhammad Adnan Muhammad Yusof, yang dimuliakan Profesor Teknologis Dr. Salmiah Kasolang, Rektor, kalau tak salah saya, Rektor UiTM Cawangan Pulau Pinang, para pensyarah, para profesor, ketua-ketua jabatan, para hadirin yang dirahmati Allah sekalian. Pertamanya saya ucapkan jutaan terima kasih atas jemputan perbincangan kita pada malam ini. Dan topiknya adalah topik yang agak menarik juga, iaitu topik yang diberikan iaitu mengenai tentang hadis-hadis dhaif, dan asalnya ada hadis maudhu' tapi saya fokuskan sahaja dahulu mengenai tentang hadis dhaif. Dan yang saya suka juga untuk kongsikan pada malam ini, sekiranya tuan-tuan, doktor-doktor, datuk-datuk, para profesor sekalian, saya ada sediakan sedikit slide yang barangkali kita boleh teliti sama-sama isu-isu yang berkaitan tentang hadis dhaif ni. Kalau boleh saya tahu, boleh nampak slide yang saya pancarkan ni, yang saya boleh nampak Ustaz Boleh nampak Prof. Okey. Baik. Yang ni perbincangan kita akan teruskan berdasarkan flow daripada apa yang telah disusun berdasarkan slide ni nanti. Kalau ada persoalan boleh juga diajukan secara terus, ataupun kalau nak ditanya nanti pun boleh tanya direct ataupun selepas daripada ni. Tapi perbincangannya nanti saya akan tunjuk. Pada sesi awal ni mungkin perbincangannya sedikit, ada part yang mungkin kita mudah faham. Tapi nanti saya bimbang ada juga masuk part yang mungkin sedikit teknikal. Sedikit teknikal ni kerana ilmu hadis ni dia ada part-part yang teknikal yang saya akan ceritakan juga sedikit nanti. Baik, kita akan tengok pada slide yang pertama iaitu tentang kesedaran masyarakat mengenai tentang hadis dhaif. Sebenarnya kalau kita perhatikan pada hari ini, kesedaran ni telah mula timbul secara rancak, iaitu masyarakat telah mula untuk memikirkan ataupun menerima hadis-hadis yang sahih sahaja. Yang ni sebenarnya satu perkembangan yang positif. Satu perkembangan yang positif. Sebab apa positif? Sebab kempen ataupun pendidikan terhadap penerimaan hadis yang sahih ini telah mula mendapat tempat di kalangan masyarakat. Maknanya masyarakat dah faham dah, untuk beramal dengan Islam kita mesti ada satu maklumat yang sahih. Satu maklumat yang sahih. Sehingga sebab itulah bila kita kempenkan dalam program-program TV sebagai contoh, kalau tuan-tuan pernah tengok program My Hadis Time. Yang ni saya kempen lah sikit kat sini program My Hadis Time. Kita ada buat satu kempen mengenai tentang hadis viral, tetapi hadis yang viral itu adalah tidak sahih. Sebagai contoh, yang ni dah viral dalam kalangan masyarakat. Ada dulu kita selalu dengar hadis mengenai tentang kunyah 40 kali. Ada yang kata kalau kita makan kita kena kunyah 40 kali. Ada hadis mengenai kunyah 40 kali dan sebagainya. Tetapi sekiranya kita perhatikan hadis ini, menurut Lajnah Daimah ataupun majlis fatwa yang diasaskan ataupun diselenggara di belah Arab Saudi sendiri, menyatakan bahawa amalan mengunyah 40 kali ini tidak pernah disebut oleh mana-mana amalan yang secara tersohornya ataupun amalan yang secara jelasnya. Bahkan kalau kita perhatikan sebenarnya Al-Imam Nawawi sendiri pernah menjelaskan secara terperinci bahawa sebenarnya dalam hadis
Rasulullah tak sebutkan secara terperinci berapa banyak kali kita kena kunyah. Maknanya kalau kita makan tu, kalaulah katakan kita makan dengan anak kita, kalau saya makan dengan anak saya dan saya kata pada dia, okey, Zaid kunyah 40 kali, kalau dia kira memang lenguh rahang ni. Maknanya kalau nak sampai 40 kali kunyah tu memang tak habis. Saya kira macam tak habis juga. Bayangkan kalau dia nak kunyah berapa kali. Bila kita teliti pun sebenarnya hadis ni lah satu hadis yang tidak dinilai sebagai sahih. Ataupun adalah satu perkara yang tidak direkodkan dalam mana-mana pengriwayatan hadis tu sendiri. Yang ni yang menariknya kalau kita tengok sebenarnya sudah ada kesedaran dalam masyarakat bahawa perkara-perkara sebegini mesti kita perbaiki semula ataupun kita perbaiki salah faham yang mungkin akan timbul. Macam tu juga dengan hadis yang viral tetapi tidak sahih. Bagi contoh Adam dan Hawa yang dikatakan makan buah khuldi. Sebenarnya kisah-kisah ni sendiri disampaikan oleh para asatizah sendiri, para ustaz sendiri. Ini yang saya bimbang. Kerana ustaz-ustaz sendiri cerita Nabi Adam makan buah khuldi lalu tersekat dekat dia punya kerongkong, lalu jadilah buah halkum ni tadi kan. Ataupun orang perempuannya Hawa ni tu tadi makan 2 biji buah lalu turunlah pada dadanya. Yang ni yang kita bimbang. Kerana bila kita cari ataupun kita teliti sebenarnya sumber kisah ni tidak didapati. Dan kita tahu dah sebenarnya kadang-kadang kisah sebegini datang daripada kadang-kadang Israiliyat. Israiliyat ni kadang-kadang biblical punya naratif. Semua yang datang berpuncakan daripada Bible. Ada juga kadang-kadang yang datang daripada kisah-kisah terdahulu yang tidak dapat kita nak pastikan. Bahkan ini yang paling utama yang kita kena siasat kisah-kisah sedemikian. Dan kita tengok sebenarnya kesedaran masyarakat semakin tinggi. Macam tu juga dengan hadis mengenai tentang tidur orang yang berpuasa adalah ibadah. Yang ni juga sebenarnya waktu bulan Ramadan tu viral. Nanti kan saya bimbang orang akan kata macam tu kita tidur je lah. Kita tidur daripada lepas sahur sampai berbuka puasa. Tak kena pula nanti. Maknanya point dia sebenarnya dari aspek maknanya adalah makna yang tidak salah pun. Maknanya kalau dia tertidur, penat ketika puasa, lalu dia tertidur itu tak jadi masalah. Yang kita bimbang adalah hadis ini dijadikan satu galakan yang tidak betul, iaitu menggalakkan orang bukan beribadah tetapi tidur. Bahkan bila kita perhatikan hadis tersebut, kita dapati bahawa hadis ini dinilai lemah ataupun dhaif sendiri oleh ulama hadis seperti Al-Imam Al-Iraqi, Munawi dan sebagainya. Dan bila kita dah fahamkan kepada masyarakat boleh terima bahawa sebenarnya dalam mengamalkan apa yang dianjurkan oleh Islam, sebenarnya kita kena berpegang dengan hadis-hadis yang lebih kita yakini kesahihan dia dan kita tidak menerima hadis-hadis yang diragui ataupun yang tidak sahih, bahkan kita menolak hadis-hadis yang palsu. Dan yang menariknya mengenai perkara ini, cakna masyarakat mengenai tentang hadis dhaif ni telah mula meningkat. Telah mula meningkat. Saya akan sebutkan ada satu isu yang sedikit sensitif. Saya minta maaf Datuk, Profesor semua. Ada isu yang sedikit sensitif. Kalau tuan-tuan, para pensyarah sendiri perasan ataupun para hadirin perasan, satu ketika dahulu beberapa bulan lepas JAKIM pernah mengeluarkan satu hadis yang dinilai sebagai dhaif. Lalu dia menimbulkan satu polemik ataupun satu argumen perbincangan yang dahsyat di media sosial, yang mana hadis ini mengenai tentang hadis Sultan ini adalah payung Allah di muka bumi. Saya sharekan slide-nya sedikit sensitif tapi saya harap kita terbuka dalam perbincangan kali ini. Iaitu perbincangan kali ini agak hangat ketika itu apabila JAKIM mengeluarkan hadis yang mengatakan Sultan adalah naungan Allah di muka bumi. Lalu ramai yang komen antaranya termasuklah YB kita sendiri, YB kita tersendiri. Bahkan ada di kalangan yang orang awam yang juga komen perkara-perkara sedemikian. Ada yang menyatakan JAKIM telah menunggang agama dan sebagainya. Ini adalah satu kesedaran yang baik pada hakikatnya, iaitu masyarakat tidak mahu bahawa hadis dhaif ini disebarkan. Hadis dhaif ini disebarkan, tapi dalam urusan yang sedemikian, saya minta maaf saya tak sensor pula nama dia. Ada beberapa isu yang kita kena bersikap adil. Ada beberapa isu yang kita kena bersikap adil. Kalau sebelum ni maknanya kita kata kita tak beramal dengan hadis dhaif, maknanya kita memang jangan guna hadis dhaif terus. Jangan kita bersikap selektif pula. Bab tertentu kita terima hadis, bab tertentu kita tolak hadis dhaif, tapi dalam bab yang lain kita terima pula hadis dhaif.
Yang ni saya mungkin boleh bagikan sedikit contoh juga, antara yang respon sebagai contoh seperti Sisters in Islam ataupun yang kumpulan-kumpulan yang lain jugalah, yang mana mereka menerima ataupun mereka menolak hadis-hadis yang dhaif, tetapi sedikit juga saya kira agak terkilan juga apabila mereka menolak hadis dhaif tu tak jadi masalah. Tetapi dalam artikel yang sama pada bulan lepas, Sisters in Islam mengeluarkan kenyataan, dia kata antara hadis-hadis yang salah yang selalu disebarkan untuk mendiskriminasi wanita adalah seperti hadis tentang ganjaran payung emas. Ganjaran payung emas ni memang tidak dapat dikenal pasti, ataupun hadis maudhu' tentang perempuan yang berpoligami dan sebagainya. Tetapi ada hadis-hadis yang lain yang sahih dimuatkan juga di dalam perkara ini, adalah satu perkara yang mungkin kita boleh nilai semula. Maknanya kadang-kadang perkara ni kita kena tengok juga. Sekiranya hadis tersebut sahih, sebagai contoh hadis mengenai tentang ada beberapa golongan ataupun ada beberapa perkara yang agak sensitif dengan wanita ni, saya pun takut nak sebut juga. Tapi sebenarnya tak jadi isu pun. Sebenarnya isu wanita ni yang saya bimbang, dia telah gelombang dia telah dibawa oleh arus feminisme, yang mana mereka melihat kadang-kadang ada beberapa hadis yang dikatakan Rasulullah tidak bersikap adil. Tetapi sebenarnya bukan bermaksud Rasulullah tidak bersikap adil. Kalau kita tengok budayanya, Quraisy ni daripada kecil lagi dia tak suka anak perempuan. Secara budayanya. Bahkan dalam Quran Allah Ta'ala ada ceritakan, Allah Ta'ala kata wa idza busyira ahadahumul untha dhalla wajhuhu muswaddan. Arab Quraisy ni apabila mereka dikhabarkan yang diorang akan dapat anak perempuan, dhalla wajhuhu muswaddan, Allah Ta'ala kata muka dia berubah jadi hitam. Maknanya dia tak suka anak perempuan, Quraisy ketika itu. Tapi tengok bagaimana Allah Ta'ala nak membawa perubahan dalam Islam ni, mengubah masyarakat Arab. Allah Ta'ala jadikan Rasulullah sendiri sebagai contoh. Kerana apa? Kerana Rasulullah tak ada anak lelaki. Tengok Rasulullah sendiri ada 4 ataupun 3 orang anak lelaki. Kesemua anak lelakinya itu dimatikan sejak dari kecil lagi. Maknanya Ibrahim meninggal daripada kecil. Abdullah meninggal daripada kecil. Ibrahim Al-Qasim dengan At-Tayyib ataupun Ibrahim Al-Qasim ataupun Abdullah tu tadi, At-Tayyib tu tadi adalah anak-anak lelaki Rasulullah, tetapi Allah Ta'ala tarik mereka sehingga meninggal saat kecil. Allah Ta'ala nak tunjukkan kepada Quraisy, dulu korang tak suka anak perempuan. Tengok Nabi yang aku utuskan, semua anak dia semua perempuan. Yang mana anak-anak Rasulullah, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Zainab, Fatimah ni semua anak perempuan Rasulullah jaga dengan baik. Bahkan Rasulullah kata siapa yang bersabar dengan anak perempuan, memberikan hak terhadap anak perempuan ni akan jadi aset buat dia di syurga kelak. Bahkan akan jadi pelindung buat dia kelak daripada neraka. Tengok bagaimana Islam mengangkat anak perempuan dan mengangkat wanita itu sendiri. Tetapi yang saya bimbang, pengaruh feminisme yang dibawa oleh golongan tertentu memburukkan hadis Rasulullah kerana pilihan-pilihan hadis yang tertentu sahaja. Yang ni yang kita bimbang. Dalam kes pada hari ini sebenarnya Sisters in Islam, saya minta maaf saya sebut sikit NGO ni kerana dia telah dihukumkan sebagai liberal sendiri oleh Majlis Agama Islam Selangor, jadi saya terpaksa juga sebut. Sisters pada asalnya menolak hadis dhaif. Kita terima dah pendirian tersebut, tak jadi masalah. Yang membimbangkan saya, ada hadis-hadis yang sahih juga tetapi golongan sisters ni menolak. Ini tidak kena. Yang inilah satu perkara yang kita ataupun kita semua kena bersikap adil. Mana yang tidak sahih kita tidak boleh, mana yang sahih kita terima, mana yang dhaif kita tidak terima. Sama ada kita terpengaruh dengan pemikiran liberal ataupun tak, feminisme ataupun tak, kita kena berpegang kepada paksi ajaran Islam itu sendiri ataupun ajaran Rasulullah itu sendiri. Saya bagikan contoh yang lain. Sebagaimana yang kalau sisters kata mereka menolak hadis yang dhaif, tetapi mereka menggunakan hadis dhaif ketika mana mereka menolak hukum ataupun menolak galakan untuk mengkhatankan anak perempuan. Yang ni antara perjuangan yang dibawa oleh sisters in Islam. Mereka tak nak mereka mempromosikan supaya anak perempuan ini tidak disunatkan ataupun tidak dikhatankan. Antara penghujahan yang dibawa adalah dia kata anak-anak Rasulullah tidak dikhatankan. Sedangkan bila kita kenal pasti ataupun kita selidiki maklumat ini, hadis ini tidak ada satu hadis yang pasti. Jadi tadi mereka menolak hadis yang dhaif, dalam masa yang sama mereka menerima pula hadis yang dhaif apabila ia bertepatan dengan kempen yang mereka nak bawa ataupun ideologi yang mereka nak bawa. Yang ni saya kira tidak adil.
Maknanya dalam hadis sekiranya sahih kita terima, mesti terima. Maknanya jangan kita bersikap selektif hanya pada pilihan yang tertentu saja. Kalau hadis tentang payung emas tu, beria dia kata hadis payung emas ni mana ada ni semua, poligami ni tak boleh. Tapi hadis lain dia tak terima, ini tak adil lah begini. Maknanya tidak bersikap jujur dalam ilmu itu sendiri, maka perkara sebegini sepatutnya hendaklah dielakkan. Yang ini mengenai tentang kesedaran masyarakat terhadap hadis-hadis dhaif ni sebenarnya telah mula semakin meningkat. Maknanya ramai orang dah terima ataupun orang dah faham kita perlu berhujah dengan hadis yang sahih, sumber yang betul, dan kita mesti menolak ataupun mengurangkan penerimaan ataupun berhati-hati. Sebab saya tak kata menolak terus, kerana nanti ada part yang sebahagian ulama menerima hadis dhaif. Sebahagian ulama menerima hadis dhaif. Baik, yang ini mengenai tentang kesedaran masyarakat. Bahkan kefahaman masyarakat, ini penyelidikan yang dibuat oleh kawan ataupun sahabat saya daripada KUIS, Kolej Universiti Islam Antarabangsa Selangor, yang mana beliau menjalankan kajian kefahaman masyarakat mengenai tentang hadis ataupun hadis-hadis dhaif. Yang mana beliau meneliti sebenarnya kefahaman ini adalah satu kefahaman yang baik, cuma kesedaran ataupun mereka tahu ataupun tak status hadis ni dhaif ataupun tak, mereka kadang-kadang orang awam kebanyakannya tidak tahu. Orang awam kebanyakannya kadang-kadang tak tahu. Kalau kita tanya tentang hadis ni dhaif ke tak, kadang-kadang dia tak tahu. Ini kepentingan untuk merujuk kepada orang-orang yang lebih tahu ataupun orang yang pakar dalam bidang tersebut. Yang pakar dalam bidang tersebut. Baik, kemudian yang seterusnya adalah mengenai tentang penerangan mengenai tentang hadis dhaif. Sebenarnya penerangan tentang hadis dhaif ni telah banyak yang dilakukan. Sebagai contoh, waktu mana kes yang berlaku tentang fahami konsep hadis dhaif ni tadi, fahami mengenai tentang hadis dhaif ni tadi, ianya adalah timbul hasil ataupun kesan daripada apa yang kita faham, iaitu kesan daripada bagaimana masyarakat salah faham tentang hadis dhaif tadi. Masyarakat salah faham tentang hadis dhaif, yang mana masyarakat merasakan sebenarnya hadis dhaif ni yang isu jakim itulah tadi, yang akhirnya menyebabkan masyarakat merasakan sebenarnya bukan semua hadis dhaif, maknanya apa saya nak cakap tadi, maknanya bukan semua hadis dhaif yang kita tak terima pakai. Sebenarnya ada juga, nanti saya akan ceritakan, ada beberapa hadis dhaif yang sebenarnya diterima pakai juga oleh para sarjana. Yang ni yang juga saya kira sebenarnya kita kena faham mengenai tentang hadis dhaif itu sendiri. Bahkan sebenarnya penerangan mengenai hadis dhaif ni dalam masyarakat kita juga seharusnya fahamkan bahawa sebenarnya ada juga hadis-hadis yang sahih tetapi difahami secara salah oleh masyarakat awam. Yang difahami secara salah oleh masyarakat awam ni nanti saya akan cerita juga sedikit. Tetapi secara umumnya ada hadis-hadis yang sahih ataupun hadis yang dhaif ni kita tidak boleh terima atau tolak secara sembrono ataupun secara mudahnya, kerana yang kita tengok macam dalam jurnal yang dipublish ataupun yang diterbitkan dalam Journal of Hadith Studies ni menunjukkan ada juga sebenarnya hadis-hadis yang dhaif tetapi digunakan dalam penghujahan dalam fatwa. Penghujahan dalam fatwa. Yang ni mungkin kita akan agak sedikit terkejut juga dengar macam mana pula ada hadis dhaif yang diterbitkan dalam fatwa ataupun macam mana pula ada hadis dhaif yang digunakan dalam fatwa. Yang ni adalah berdasarkan kajian oleh Dr. Fathullah sendiri. Dr. Fathullah adalah seorang pensyarah di KUIP, Kolej Universiti Islam Perlis kalau tak silap saya. Berdasarkan kajian PhD beliau sendiri, beliau menjalankan ataupun beliau merasakan, mendapati bahawa sebenarnya memang ada hadis-hadis yang dhaif yang digunakan di dalam beberapa penghujahan. Tetapi beliau dalam kajian ni mendatangkan hadis alternatif, hadis yang mungkin lebih kuat untuk membantu penghujahan yang ada di dalam penggunaannya dari aspek fatwa itu sendiri tadi. Kemudian juga kalau kita boleh perhatikan, yang ni juga adalah penerangan yang dibuat di dalam akhbar oleh Dr. Muhammad Hafizi yang menceritakan bagaimana hadis dhaif bukan hadis maudhu'. Maksudnya kat sini adalah hadis dhaif bukan hadis maudhu' dalam erti yang kata yang lain, ada sebahagian perkara kita boleh gunakan hadis dhaif ni. Kita boleh gunakan hadis dhaif ni dan dia tidak sama seperti hadis maudhu'. Kalau hadis maudhu' adalah hadis palsu, iaitu hadis yang bukan disandarkan kepada Rasulullah ataupun tidak boleh disandarkan kepada Rasulullah kerana memang bukan Rasulullah yang cakapkan ataupun bukan Rasulullah yang ungkapkan. Jadi kat sini kita kena faham hadis dhaif bukan seperti hadis maudhu', dan hadis dhaif ni tidak boleh ditolak sewenang-wenang ni juga
kerana ada sebahagian part yang hadis dhaif ni akan boleh digunakan nanti. Yang ni kita akan jelaskan selepas daripada ini nanti. Kemudian juga bukan sahaja hadis dhaif, kadang-kadang ada orang salah faham tentang hadis sahih sendiri. Saya bagi contoh macam kes gerhana bulan. Macam kes ataupun solat gerhana bulan, ada sebahagian kita salah faham tentang solat gerhana bulan ini sehingga mereka merasakan solat gerhana bulan ini sebagai seakan-akan menyembah berhala. Yang ni agak ganjil sedikit, tetapi ini wujud kefahaman sebegini. Kalau kita tengok dalam Facebook dulu pernah ada, dia kata, is this Islamic practice or paganism? Apakah ini adalah satu amalan Islam ataupun satu amalan pagan? Paganism ni adalah penyembahan berhala juga. Kerana mereka menyangkakan di kalangan Quraisy dulu ada berhala Hubal. Kalau siapa yang pernah dengar, Quraisy pernah menyembah berhala Hubal. Hubal ini adalah dikatakan moon god, iaitu Tuhan bulan. Quraisy pernah sembah Tuhan Hubal ini. Lalu ada sebahagian kita salah faham. Dia ingatkan solat gerhana ini adalah menyembah Tuhan bulan ataupun Hubal tu tadi. Ini adalah satu salah faham kerana ketika mana Rasulullah membuka Mekah ataupun Fathu Mekah, Rasulullah sendiri mengarahkan supaya dihapuskan seluruh berhala. Jadi adalah mustahil untuk kita beranggapan solat gerhana ini adalah menyembah bulan ataupun menyembah solat gerhana ini adalah ajaran pagan. Yang ni kita dah jawab pada tahun yang sebelum ni. Minta maaf tuan-tuan. Yang ni saya terpaksa kongsikan juga sebab memang dah dipublish dah pun dalam akhbar. Ada salah faham mengenai tentang hadis, lalu kita kena beri penerangan. Kita kena beri penerangan iaitu dari aspek ada hadis yang sahih pun disalah faham, apatah lagi hadis yang dhaif. Maknanya masyarakat mesti diberikan kefahaman yang jelas mengenai tentang konsep hadis ni sendiri. Kalaulah hadis yang sahih ni pun disalah faham, saya nak bagi satu contoh kepada tuan-tuan, puan-puan, para pendengar sekalian. Zaman Rasulullah sendiri, ada sahabat yang tak jelas tentang apa yang Rasulullah ungkapkan. Yang ni kita nak bagi tahu macam tu. Zaman Rasulullah sendiri, ada sahabat yang tak berapa jelas dengan arahan yang Rasulullah kadang-kadang keluarkan. Bukan tak jelas, maknanya penafsirannya pelbagai. Sebagai contoh, dalam selepas daripada perang Khandaq. Selepas daripada perang Khandaq, Rasulullah telah meletakkan senjata. Perang Khandaq ni perang yang digali parit. Maknanya seluruh sekeliling Madinah tu digali parit supaya tentera Quraisy tak boleh nak masuk dekat Madinah. Habis sahaja perang Khandaq ni, Rasulullah dah letakkan senjata. Rasulullah dah nak rehat dah kerana perang Khandaq Quraisy dah balik lari bertempiaran, kena ribut waktu tu. Tak berlaku pertempuran pun. Jadi Quraisy dah balik kerana ribut dan musim sejuk ketika tu. Lalu bila Rasulullah dah letakkan senjata, tiba-tiba Jibril datang. Dan Jibril kata, apakah orang Islam telah meletakkan senjata sedangkan para malaikat belum lagi meletakkan senjata. Lalu Rasulullah tanya kepada Jibril, nak ke mana lagi? Kita dah habis perang Khandaq, dah penat gali parit, dah penat berlawan dengan, tak berlawan pun, maknanya bertahan dalam Madinah ni. Lalu fa'asyara ila Bani Quraizah. Rasulullah menunjukkan ke arah perkampungan Bani Quraizah. Dalam perang Khandaq, Bani Quraizah ni lah Bani Yahudi, kumpulan Yahudi yang mengkhianati dalam perang tersebut. Maknanya bayangkan, bila kita kena kepung dengan tentera musuh, tiba-tiba di belakang kita ada kawan yang mengkhianat nak tikam kita daripada belakang. Jadi pengkhianat ni mesti dihukum. Maknanya Jibril seakan-akan beri gambaran kepada Rasulullah, walaupun musuh dah lari, tapi pengkhianat ada dalam Madinah. Pengkhianat masih lagi ada dalam Madinah. Lalu Rasulullah arahkan kepada para sahabat, panggil semua para sahabat. Rasulullah kata kepada para sahabat, la yusalliyannal ahadal asra illa fi Bani Quraizah. Jangan ada seorang pun semayang asar melainkan dalam Bani Quraizah nanti. Maknanya Rasulullah suruh pergi cepat ke Bani Quraizah. Kalau nak solat asar pun, solat asar ketika dalam Bani Quraizah. Lalu para sahabat pun beramai-ramai bergegas-gegas pergi ke Bani Quraizah. Tiba-tiba dalam perjalanan masuk waktu asar. Ini kisah dia. Tiba-tiba dalam perjalanan masuk waktu asar. Jadi sahabat faham dua perkara. Dua golongan, terbagi kepada dua golongan. Ada sahabat yang faham, dia kata, Rasulullah kata jangan semayang asar melainkan kat Bani Quraizah adalah kerana Rasulullah suruh kita jalan cepat. Kita jalan cepat, bila masuk waktu asar, kita semayanglah asar di tengah perjalanan. Ada yang faham macam tu. Ada sahabat yang faham secara literal. Ada sahabat kata tak. Rasulullah kata semayang asar kat Bani Quraizah, kita semayang asar kat Bani Quraizah. Akhirnya mereka semayang asar kat Bani Quraizah dalam waktu maghrib kerana dah terlambat. Jadi macam tu. Faham maknanya sahabat sendiri ketika mana menerima hadis daripada Rasulullah,
mempunyai kefahaman yang berbeza. Ada yang faham dari aspek objektifnya, dari aspek maqasidnya. Rasulullah kata, maksudnya Rasulullah kata kita kena jalan cepat, bukan maksudnya sembahyang asar kat Bani Quraizah. Ada yang faham secara literal, ada yang faham secara maqasid. Ada yang faham secara objektifnya, ada yang faham secara literal. Okey, jadi dah ada soalan Jadi nanti jadi ada kefahaman yang berbeza di kalangan sahabat. Ini yang akhirnya menyebabkan kalaulah sahabat sendiri faham berbeza di kalangan sahabat sendiri pada zaman sahabat di hadapan Rasulullah sendiri, zaman kita orang keliru faham tentang hadis sudah pasti akan wujud. Jadi sebab tu kefahaman sebegini mesti dijelaskan. Orang salah faham tentang hadis tentang solat gerhana, kita kena jelaskan. Orang salah faham tentang hadis dhaif, kita kena jelaskan. Sebagainya, banyak lagi tentang perkara-perkara mengenai tentang hadis dhaif. Baik, kat sini kita masuk part ni. Part ni agak berat sikit. Yang ni saya masuk terang je lah. Yang ni agak berat sedikit kerana kita dah mula masuk part teknikal. Tadi kita telusuri setengah jam yang awal tu, kita masuk part-part isu sahaja dulu. Isu orang dah faham hadis dhaif ada dalam masyarakat. Masyarakat telah mula menerima, memahami kita kena terima hadis sahih saja ataupun hadis dhaif ni kita kena hati-hati dengan amalan dia. Ada part yang boleh amalkan, ada part yang tak boleh amalkan. Bila masuk part sini, apa sebenarnya hadis dhaif tu? Yang ni kita kena tengok secara lebih teliti. Yang ni lebih, kalau dalam ulum hadis ataupun ilmu hadis kita panggil ilmu hadis lah. Kalau dalam perbincangan hadis kita panggil ilmu hadis. Perbincangan ni agak teknikal sikit. Nanti saya akan ceritakan pada tuan-tuan apakah definisi hadis dan hadis dhaif. Hadis secara umumnya adalah segala benda yang disandarkan kepada Rasulullah. Daripada perbuatannya, Rasulullah minum, perbuatan Rasulullah. Rasulullah bercakap, perbuatan Rasulullah. Even Rasulullah diam tu pun adalah hadis juga, kerana itu adalah dia punya persetujuan. Dia diam, dia diamkan sahaja, kadang-kadang dia senyum pun ada. Itu adalah kita kena namakan sebagai hadis, segala perkara yang disandarkan kepada Rasulullah. Manakala hadis dhaif pula adalah hadis yang tidak memenuhi syarat hadis sahih. Syarat hadis sahih saya letakkan kat sini ada 5. Syarat hadis sahih ada 5. Hadis sahih, syarat yang pertama adalah hadis yang bersambung sanadnya. Maknanya, sanad ini adalah rantaian cerita perawi. Maknanya Rasulullah sampaikan hadis ni kepada Saidina Umar. Saidina Umar sampaikan hadis ni kepada anaknya Saidina Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar sampaikan hadis ni kepada orang suruhannya, tabi'in, Nafi'. Nafi' sampaikan kepada anak murid dia Al-Imam Malik. Al-Imam Malik maknanya pengasas mazhab Maliki. Jadi Al-Imam Malik, pengasas mazhab Maliki ni pun tulis hadis ni. Lalu sampai sinilah hadis tu sampai kepada kita. Sebab Al-Imam Malik dah tulis, dah bukukan dia. Buku tu sampai kepada kita. Jadi rantaian perawi tu Al-Imam Malik dengar daripada Nafi', dengar daripada Abdullah bin Umar, dengar daripada Umar. Yang ni kita panggil sanad. Nanti kita tengok ada sebahagian hadis sanad dia terputus. Dia tiba-tiba cakap, dia katakan sebagai contoh, tiba-tiba Al-Imam Malik cakap aku dengar daripada Rasulullah. Macam mana Al-Imam Malik dengar daripada Rasulullah sedangkan dia tak hidup pada zaman Rasulullah? Dia hanya hidup selepas berapa tahun Rasulullah meninggal. Yang ni kita namakan hadis ni sanadnya terputus. Kalau terputus sanadnya, hadis tu adalah hadis dhaif. Itu syarat yang pertama. Ada 5 syarat. Penat kita cerita malam ni tuan-tuan. Hadis yang kedua adalah perawinya adil. Mana perawi adil ni? Perawinya bersikap baik. Bersifat baik ni adalah subjektif. Yang ni tuan-tuan kena faham. Ini adalah kompleksnya ilmu hadis ni. Kerana kita sukar untuk menentukan seseorang tu baik ataupun tak. Apa sebenarnya mekanisme ataupun apa sebenarnya aras tentu yang kita boleh tentukan seorang tu baik ataupun tak. Ada sebahagian ulama dia meletakkan syarat yang teliti, iaitu orang tu menipu binatang macam Al-Imam Bukhari kan. Kalau kita pernah dengar cerita dia, bila dia hulurkan ada seorang penternak ni, dia hulurkan katakan makanan kepada ternakan dia untuk tarik ternakan dia masuk ke kandang. Bila ternakan dia masuk ke kandang, lalu dia tak bagi makanan tu kepada binatang tersebut, lalu Al-Imam Bukhari tak ambil hadis daripada orang ni kerana pada pandangan dia orang ni tidak bersikap baik ataupun tidak adil. Walaupun sebenarnya benda tu normal saja, tetapi sebahagian ulama hadis tidak menerima riwayat walaupun orang tu melakukan kesilapan yang kecil sahaja. Ada sebahagian perawi hadis tidak menerima riwayat perawi hadis yang berjalan di pasar. Apa maksud berjalan di pasar ni?
Berjalan di pasar ni seakan-akan perawi ataupun orang alim tu berjalan-jalan di kawasan yang sia-sia. Sebagai contoh, saya bagi contoh, kita kenal seorang tokoh mufti yang hebat ataupun seorang tokoh ulama yang hebat, tiba-tiba kita tengok dia merayap di supermarket. Minta maaf guna istilah ni. Tiba-tiba kita tengok dia merayau di supermarket. Kan tak cantik tu dari aspek dia. Tak jadi masalah pun dia jalan dalam supermarket tu. Tak jadi masalah pun dia jalan dalam shopping mall tu. Tapi macam tak kena dengan sifat dia sebagai seorang mufti ke, sebagai seorang ulama ke. Tiba-tiba dia mengayau ataupun dia lepak-lepak di Sogo. Kalau di KL di Sogo lah. Dia lepak di Sogo ke ataupun dia lepak di Lot 10 ni, bla-bla KL dululah. Ataupun dia lepak di Bukit Bintang. Jadi kita rasa dia ni tak adil ataupun dia ni tidak bersifat baik. Adil ni maknanya bersifat baik dekat sini. Jadi kalau perawi tu ada yang bersikap yang kurang sikit sedemikian, maka hadis tersebut juga dinamakan sebagai hadis dhaif. Boleh jatuh kepada hadis dhaif. Macam tu juga sekiranya perawinya tidak dhabit. Perawi tidak dhabit ni maknanya perawi tidak kuat ingatan. Masalah dhabit lah tak kuat ingatan. Ini antara yang sukar juga. Maknanya perawi sekiranya dia tidak kuat ingatan, hadisnya boleh menjadi hadis yang dhaif. Macam tu juga dengan sekiranya ada keganjilan kepada hadis itu ataupun ada kecacatan kepada hadis itu. Syarat ketiga ataupun syarat keempat dan kelima ini adalah perkara yang hanya orang yang mahir sahaja tahu. Macam mana kita nak tahu hadis tu ada kecacatan ataupun tak, ataupun macam mana kita nak tahu hadis tu ada keganjilan ataupun tak. Ini hanyalah diketahui oleh golongan yang pakar. Secara umumnya saya ringkaskan bagaimana kita nak tahu hadis tu hadis dhaif. Yang pertamanya sekiranya sanadnya terputus. Yang keduanya sekiranya perawinya bermasalah, perawinya tidak bersikap baik ataupun tidak adil tu tadi. Yang ketiganya perawinya tidak kuat ingatan, Yang keempat perawinya hadis tersebut mengandungi keganjilan. Dan yang kelimanya hadis tersebut adalah hadis yang mempunyai kecacatan. Okey, ini secara umumnya tentang syarat hadis yang dhaif. Baik. Punca ni tadi kita dah tengok dah. Yang ni juga bab yang teknikal. Yang ni juga adalah bab yang teknikal. Ada dua sebab utama yang kita perhatikan tadi, iaitu sanad yang terputus dengan perawi yang bermasalah. Sanad yang bayangkan maknanya dalam ilmu hadis sebenarnya kalau sanad terputus tu sahaja, dia boleh dipecahkan kepada kategori 6 hadis dhaif yang lain. Hadis mu'allaq, dia jadi hadis mursal, dia jadi hadis mu'dal, dia jadi hadis munqati', dia jadi hadis mudallas pun boleh, dia jadi mursal khafi pun boleh. Maknanya yang ni agak teknikal, saya tak bincangkan secara terperinci. Apa yang saya nak jelaskan, sekiranya sanad dia tu bermasalah, maka hadis tu boleh turun kepada tahap yang dhaif tu tadi. Macam tu juga sekiranya perawinya bermasalah. Perawinya bermasalah. Perawi bermasalah ni maksudnya perawinya sama ada hafazan dia tidak kuat. Ataupun perawi ni majhul, dia tidak dikenali. Orang tanya, siapa yang ceritakan kau hadis ni? Dia kata si fulan bin si fulan. Aku tak kenal pun dia ni siapa. Mungkin dia tu adalah perawi yang majhul, yang tidak dikenali. Ataupun perawi ni melakukan perkara bid'ah. Bid'ah ni dari aspek bid'ah akidah. Iaitu sebagai contoh Syiah ke dan sebagainya. Hadis dia boleh jadi dhaif jiddan. Kalau perawi tu melakukan dosa besar, iaitu perawi dhaif fasik, maka hadis tersebut boleh jadi mungkar. Kalau perawi tersebut dituduh penipu, hadis tersebut boleh jadi matruk. Kalau perawi tersebut memang betul-betul penipu, dia mereka hadis tersebut boleh jadi hadis maudhu'. Ini bab dari aspek kalau sekiranya perawi tu bermasalah dari aspek kepribadian dia. Kalau dari aspek hafazan dia pula, yang ni saya katakan tadi agak teknikal. Maknanya kalau isu hafazan, ada yang tak kuat ingatan, ada yang ingatan dia bercampur-campur, ada ingatannya selalu lupa, selalai dan sebagainya. Yang ni agak teknikal, saya tak ceritakan panjang sangat. Sekiranya perkara ni berlaku, maka dianya adalah hadis-hadis yang lemah, hadis-hadis yang dhaif. Baik. Yang ni yang biasa kita selalu nak tahu. Iaitu mengenai tentang apakah kita boleh beramal dengan hadis dhaif? Hukum beramal dengan hadis dhaif. Yang ni juga adalah satu perkara yang biasa orang tanya. Apakah sebenarnya boleh kita beramal dengan hadis yang dhaif? Maka kat sini saya suka juga untuk kongsikan kepada tuan-tuan. Secara umumnya Al-Imam Sakhawi dalam kitabnya Fathul Mughith ada menceritakan tentang 3 kategori ataupun 3 hukum,
tiga perkara yang boleh kita tentukan mengenai tentang boleh atau tidak boleh untuk beramal dengan hadis yang dhaif. Boleh atau tidak boleh untuk beramal dengan hadis yang dhaif ataupun hukum beramal dengan hadis yang dhaif. Yang pertama adalah sebahagian ulama menyatakan tak boleh langsung beramal dengan hadis dhaif. Yang ni agak strict, agak ketat sikit penilaian mereka. Mereka menyatakan langsung tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Yang ni disebutkan oleh sebagai contoh Al-Imam Yahya Ibn Ma'in. Yahya Ibn Ma'in ni adalah sahabat juga kepada Al-Imam Ahmad bin Hanbal, pengasas kepada mazhab Hanbali. Macam tu juga dengan Al-Imam Ibn Al-Arabi Al-Maliki. Juga antara ulama yang langsung tidak menerima untuk kita beramal dengan hadis yang dhaif. Ada sebahagian ulama menyatakan sebenarnya Al-Imam Bukhari sendiri adalah orang yang tidak menerima hadis dhaif. Yang ni saya kira pandangan ni mungkin kita boleh nilai semula. Kerana memang Al-Bukhari dia sangat ketat dalam isu hadis sahih. Tetapi ada juga kitab-kitab dia meriwayatkan hadis yang dhaif dalam kitab yang lain. Bukan dalam kitab Sahih Bukhari. Dalam kitab yang lain. Sebagai contoh dalam kitab Adabul Mufrad. Dalam kitab Adabul Mufrad diceritakan tentang bab-bab adab. Banyak juga hadis ataupun ada hadis-hadis dhaif yang diriwayatkan dalam kitab Adabul Mufrad karangan daripada Al-Imam Bukhari. Macam tu juga Al-Imam Bukhari menulis kitab Tarikhul Kabir. At-Tarikhul Kabir juga ada juga di dalamnya hadis-hadis dhaif. Jadi ada yang pandangan menyatakan sebenarnya Al-Imam Bukhari meriwayatkan hadis, tidak menerima hadis dhaif. Susah juga untuk kita katakan sedemikian kerana Al-Imam Bukhari ada kitab yang lain yang memang dia sendiri nukilkan hadis-hadis yang dhaif yang lain. Itu pandangan yang pertama. Ulama secara asas ni yang pertama, pandangan kumpulan yang pertama menyatakan tidak boleh langsung beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Secara mutlak ni maknanya secara tuntasnya tidak boleh beramal dengan hadis dhaif. Itu pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua pula kata boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Ini pandangan yang kedua. Yang dikatakan pandangan ni disandarkan ataupun dikatakan diucapkan oleh ataupun dimiliki oleh Al-Imam Abu Daud, Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Ahmad dan Al-Imam Abu Daud. Al-Imam Abu Hanifah, Ahmad dan Abu Daud. Al-Imam Abu Hanifah dikatakan beramal dengan hadis dhaif kerana pada pandangan dia daripada aku menerima kias. Kias ni adalah perbandingan, analogi. Perbandingan maknanya dalam asas, yang ni pun nak cerita bab usul fiqh lah sikit ni, maknanya ada asas-asas sumber dalam Islam ataupun sumber dalam hukum, ada Al-Quran, ada sunnah, ada kias dan ada ijma'. Jadi sebahagian ulama menggunakan kias ataupun pandangan tabi'in dan sebagainya. Maka sebahagian ulama menyatakan daripada aku menerima pandangan kias, lebih baik aku terima hadis dhaif. Ada yang kata Al-Imam Abu Hanifah beranggapan sedemikian ataupun mengucapkan sedemikian. Dia lebih suka beramal dengan hadis dhaif daripada menggunakan kias dan sebagainya. Begitu juga dengan Al-Imam Ahmad. Tetapi Al-Imam Ahmad ni ada pandangan yang meneutralkan balik. Kerana pada pandangan Al-Imam Ibn Taymiyah, dia kata sebenarnya Al-Imam Ahmad bukan maksudnya beramal dengan hadis dhaif tu hadis dhaif betul. Tetapi dia beramal dengan hadis dhaif yang ringan, iaitu hadis hasan. Kerana pada zaman Al-Imam Ahmad, tidak lagi maknanya zaman Imam Ahmad, hadis ni tak dibahagikan kepada dhaif, hasan dan sahih. Maknanya zaman Imam Ahmad hanya ada dua je pembahagian, hadis sahih dan hadis dhaif. Al-Imam Ahmad menerima untuk beramal dengan hadis dhaif yang ringan, yang mana hari ini mungkin kita anggap dianya sebagai hadis hasan. Hadis hasan. Sama juga macam Al-Imam Abu Daud sendiri. Ini pandangan yang kedua, iaitu ada yang kata mereka mengatakan boleh beramal dengan hadis dhaif secara mutlak. Pandangan yang ketiga adalah pandangan yang lebih balance. Pada saya lebih balance. Maknanya dia menetapkan bahawa hadis dhaif ni dalam bab-bab tertentu tidak boleh diamalkan. Sebagai contoh dalam bab akidah, tak boleh kita guna hadis dhaif dalam bab akidah. Ataupun dalam bab hukum, tidak boleh digunakan hadis dhaif dalam bab hukum hakam, syariah, hukum, fatwa dan sebagainya. Tetapi boleh guna hadis dhaif dalam bab galakkan untuk beramal, iaitu fadailul a'mal. Fadailul a'mal yang ni diungkapkan oleh beberapa ulama termasuklah Al-Imam Ibn Hajar dan sebagainya. Secara umumnya, hukum beramal dengan hadis dhaif saya bahagikan ataupun para ulama Al-Imam Sakhawi bahagikan kepada tiga. Ada pandangan yang mengatakan sebenarnya boleh beramal secara tidak boleh beramal langsung dengan hadis dhaif. Pandangan yang kedua menyatakan boleh beramal dengan hadis dhaif. Pandangan yang ketiga menyatakan boleh beramal dengan hadis dhaif pada bab yang tertentu sahaja, iaitu pada bab
fadailul a'mal. Ini secara umumnya saya boleh ceritakan macam tu je lah. Okey. Tapi nanti akan timbul persoalan. Kenapa ada hadis daif dalam karya ulama hadis? Kata sebelum ni tak boleh nak beramal dengan hadis daif. Ataupun hadis daif hanya boleh diamalkan dalam bab fadailul a'mal aja. Tapi kalau kita tengok dalam Sunan Tirmizi sebagai contoh, ada hadis daif. Dalam Sunan Abi Daud, ada hadis daif. Dalam Musnad Ahmad, karangan Al-Imam Ahmad, pengasas kepada mazhab Hambali, ada hadis daif. Dalam Sunan Ibnu Majah, ada hadis daif. Dalam Sunan Nasa'i, ada hadis daif. Dalam Sunan Darqutni, ada banyak hadis daif. Even dalam Sahih Ibn Hibban pun ada yang kata ada daif. Dalam Mustadrak, banyaklah saya nak cerita semua. Maknanya, seakan-akan dalam karya ulama hadis ni, ada juga hadis daif. Jadi kenapa pula ada yang kata ulama hadis ni strict tak boleh amal hadis daif, tapi dalam karya dia orang ada hadis daif. Yang ni dijelaskan juga oleh sarjana hadis ataupun para ulama menceritakan ada beberapa tujuan ataupun ada beberapa sebab kenapa hadis daif ni masih lagi ada dalam beberapa buku para ulama. Yang pertamanya adalah bagi tujuan rekod. Yang ni mudahlah bagi tujuan rekod. Sebagai contoh dalam Musnad Imam Ahmad. Musnad Imam Ahmad ni antara jumlah hadis yang banyak berpuluh ribu, kalau tak silap saya 30,000 hadis. Kalau dalam Sahih Bukhari ada 3,000 hadis saja yang tidak berulang. Barangkali kalau berulang 7,000, 6,000 atau 7,000 hadis. Dalam Musnad Ahmad ada berpuluh ribu hadis. Kalau dekat Mesir dulu saya tengok dia punya jilid buku dia tu memang kalau kita tengok dalam gambar ni, dalam slide yang saya tunjukkan ni, tuan-tuan boleh tengok dalam gambar ni ada 40 jilid buku, ada 40 jilid hadis Imam Ahmad. Maknanya musnad dia ataupun buku dia ataupun hadis ni sangat banyak. Jadi kita boleh dapati kat sini dia kumpulkan semua hadis. Tujuan dia, objektif dia karang kitab tu adalah untuk menghimpunkan semua hadis yang ada. Jadi termasuklah di dalamnya ada hadis daif. Termasuklah di dalamnya ada hadis daif. Yang ni yang menyebabkan kita dapati, ada sebahagian karya ulama hadis ada hadis daif kerana memang tujuan dia untuk menghimpunkan semua hadis, termasuklah hadis daif. Tengok apa yang dikatakan oleh Al-Imam Nawawi. Al-Imam Nawawi kata para ulama juga merekodkan hadis daif bagi tujuan agar dapat dibezakan antara hadis sahih dan juga hadis daif. Yang ni dia kata annahum ra'auha li'arifu wa liyubayyinu dha'faha li'alla yaltabis fi waqtin 'alaihim aw 'ala ghairihim aw yatashakkaku fi sihhatiha. Iaitu yang ni yang saya ambil daripada penerangan dalam beberapa penerangan yang menunjukkan sebenarnya mereka meriwayatkan ini juga adalah bagi tujuan untuk membezakan. Maknanya kalau kita dah tahu hadis ni dhaif, kita boleh kita boleh bezakan, okey yang ni hadis dhaif, yang ni hadis sahih, kita beramallah dengan hadis yang sahih. Itu yang pertamanya. Kenapa dalam karya ulama ada juga lagi hadis-hadis yang dhaif. Yang keduanya adalah sebagai hadis sokongan. Kita panggil sebagai secondary sources. Maknanya ada hadis-hadis yang kita anggap ianya adalah sebagai hadis-hadis yang primary sources ataupun hadis-hadis yang dianggap sebagai premier, sumber yang premier, yang mana yang dijadikan hujah dalam hukum, tetapi ulama juga nukilkan hadis-hadis dhaif ni untuk menyokong hadis-hadis yang telah dah kuat ni tadi. Saya bagi sebagai contoh macam hadis tentang rasuah. Hadis tentang rasuah la'anallahu rashi wal murtashi sebagai contoh adalah hadis yang sahih. Hadis yang sahih. Tetapi para ulama nukilkan juga hadis-hadis yang lain mengenai tentang rasuah dan hadis tersebut adalah hadis-hadis yang dhaif. Kenapa dia himpunkan hadis-hadis dhaif ni? Kerana untuk menyokong hadis yang dah sahih dah tu tadi. Maknanya sebagai sokongan sahaja, secondary sources sahaja, sumber-sumber yang kedua sahaja bagi hadis-hadis yang telah ada di dalam kitab tertentu. Saya bagi contoh, kalau dalam gambar ni saya tunjukkan Sunan Tirmizi. Sunan Al-Imam Tirmizi dia bahagikan kitab hadis dia dalam bab-bab yang tertentu, dan dalam bab-bab yang tertentu tu kadang-kadang ada hadis yang sahih dan kadang-kadang ada hadis yang dhaif. Kadang-kadang memang hanya ada hadis yang dhaif saja dan Al-Imam Tirmizi kata hadzal hadis ashah fil bab. Inilah hadis yang paling sahih dalam bab ni. Tapi bila kita tengok hadis tu tak benar sahih pun ada kadang-kadang. Maknanya nak menunjukkan seakan-akan hadis ni adalah hadis penyokong ataupun penguat kepada hadis dalam bab yang tertentu ataupun menyokong kepada penghukuman yang tertentulah secara umumnya ataupun secara mudahnya sedemikian. Kemudian kita boleh tengok juga yang ni yang kita dah sebutkan tadi.
Antara tujuan para ulama menukilkan hadis-hadis dhaif di dalam kitab mereka adalah supaya dapat dibezakan antara sahih dan dhaif. Yang ni saya datangkan kata-kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri antara tokoh ulama hadis juga, yang mana dia kata, aku meriwayatkan, ihtajja Sufyan Ats-Tsauri hina naha 'anil riwayah 'anil Kalbi. Ada orang larang dia untuk meriwayatkan hadis daripada Al-Kalbi, lalu dia kata ataupun dikatakan kepadanya, ana a'lamu sidqahu min kadhbi. Dia kata, aku lagi tahu mana yang sahih, mana yang tidak betul, mana yang betul. Maknanya dia riwayatkan tu kerana dia dah pasti dah yang ni dhaif, bagi tujuan rekod dan membezakan antara yang sahih dan dhaif sahaja. Yang ni juga kalau kita tengok sebagai contoh dalam gambar ni saya letak Sunan Darqutni. Sunan Darqutni, siapa yang pernah dengar, Sunan Darqutni ni agak ganjil sedikit kerana dia banyak juga menghimpunkan hadis-hadis yang dhaif. Kerana kalau kita tengok bagi tujuan sebenarnya adalah bagi mengumpulkan hadis-hadis yang digunakan oleh ulama dalam bab-bab yang tertentu, lalu dia boleh sahkan, okey, hadis ni hadis sahih, hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis dhaif, hadis ni hadis ma'lul ke ataupun syadz, munkar, matruk, semua diungkapkan dalam sahih, dalam Sunan Darqutni ni kerana dia nak berikan panduan kepada masyarakat. Kalau dalam bab wuduk katakan hadis ni adalah hadis sahih, tapi hadis ni adalah hadis yang dhaif. Ataupun kalau dalam bab angkat takbir, ataupun dalam bab salat, ataupun dalam bab berdoa, okey, yang ni hadis sahih, yang ni hadis dhaif. Seakan-akan Al-Imam Darqutni buat sedemikian. Yang ni yang dituliskan ataupun yang diungkapkan, disyarahkan ataupun diterangkan oleh Al-Imam Abdul Fattah Abu Ghuddah kalau tak silap saya. Begitu juga dengan Al-Allamah Al-Kattani dalam Risalah Mustathrafah. Juga menyebutkan bahawa Sunan Darqutni dia mengumpulkan hadis-hadis yang gharib, hadis-hadis yang ganjil-ganjil ni adalah kadang-kadang bagi bertujuan untuk membezakan dalam bab tertentu, dalam bab fiqah tu ada hadis yang sahih, ada hadis yang dhaif, supaya kita dapat bezakan mana hadis sahih dan mana hadis yang dhaif. Kemudian yang terakhir sekali, kenapa dalam kitab-kitab ulama hadis masih lagi ada hadis-hadis yang dhaif, adalah kerana hadis tu digunakan untuk galakkan amalan ataupun macam kita sebutkan tadi adalah bagi tujuan fadailul a'mal. Fadailul a'mal ni adalah tujuan ataupun galakan untuk beramal. Galakan untuk beramal. Yang ni yang kita boleh faham juga daripada kalau kita tengok dalam kitab Fadailul A'mal ni ada banyak hadis yang dhaif, tapi kalau sekiranya hadis dhaif tu tidaklah terlalu berat, maka tidak jadi masalah kerana ia adalah satu galakan untuk kita beramal sahaja. Sebagai contoh, kalaulah katakan ada hadis yang dhaif mengenai tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Hadis dhaif tentang berbuat baik kepada ibu bapa, tidak mengapa untuk mengamalkan hadis yang dhaif ni kerana galakan untuk berbuat baik kepada ibu bapa memang Allah Ta'ala dah sebutkan dalam Al-Quran dan memang Allah Ta'ala telah dan Rasulullah telah ungkapkan dalam hadis-hadis yang sahih. Jadi kat sini tak jadi isu. Kat sini tak jadi isu kerana dia diasaskan dengan dia mempunyai asas yang kukuh untuk kita beramal dengan dia. Baik, yang ni tentang kenapa masih lagi ada hadis dhaif di dalam kitab-kitab hadis. Masih boleh follow saya bimbang Kang laju pula sangat sebab bab ni dah masuk bab yang sedikit teknikal. Saya bimbang nanti tuan-tuan para doktor semua agak boring lah sikit kat sini, dah masuk bab yang agak teknikal lah sikit lah. Okey, ada juga yang mengatakan penggunaan hadis dhaif dalam bab hukum. Boleh tak kita amalkan hadis dhaif dalam bab hukum? Sebab tadi kita kata tak boleh nak mengamalkan hadis dhaif dalam bab hukum. Yang ni dulu pernah jadi viral sekejap. Apabila ada pandangan daripada sebahagian masyarakat yang dia kata sebenarnya Rasulullah tak pernah menghukum LGBT. Macam tu pula. Dia kata bila mana dalam Twitter Ustaz Abid Liu kata sabda Rasulullah, siapa yang melakukan perbuatan kaum Nabi Lut maka hendaklah mereka dibunuh dan sebagainya, yang melakukan amalan liwat tu tadi. Lalu ada pandangan yang menyatakan ataupun ada suara-suara yang menyatakan sebenarnya hadis ni tak sahih. Jadi timbul persoalan kat sini, sebenarnya boleh tak kita beramal dengan hadis yang dhaif dalam masalah hukum? Dalam isu LGBT sebenarnya hukumannya jelas. Sebab dia dah diamalkan ataupun telah dilaksanakan oleh para sahabat pada zaman Sayyidina Abu Bakar sendiri. Maknanya hukuman terhadap golongan ni agak keras sedikit. Al-Imam Qaradawi, Syekh Qaradawi, Dr. Qaradawi, kalau tuan-tuan pernah dengar, dia menyatakan kenapa masalah ni dikenakan hukuman yang berat dalam Islam.
kerana dia memberikan kesan yang agak teruk kepada jiwa masyarakat dan juga keluarga. Kalau kita ingat pada tahun lepas 2019 ataupun 2020, ada serbuan kepada parti gay di Bangi. Minta maaf kalau ada orang Bangi. Ada satu serbuan polis kepada satu rumah yang sedang buat pesta gay. Maknanya saya tak faham, pesta gay tu salah seorang ataupun ada beberapa peserta adalah suami yang telah berkahwin, bahkan ada anak. Jadi sebenarnya ini yang Qaradawi kata dia ni adalah satu kerosakan dalam masyarakat. Tuan-tuan bayangkan, kita tak nak kerosakan yang macam ni. Sebab tu Islam bagi satu hukuman yang agak keras juga kepada golongan LGBT ni, sebab Rasulullah menganggap ataupun Allah Ta'ala menganggap benda ni merosakkan masyarakat. Maknanya kita tak boleh terima macam mana lelaki dengan lelaki suka sesama dia. Bahkan kita tak boleh nak terima lah macam mana apa yang dibawa oleh Barat, dia nak kahwin dengan sesama lelaki. Secara fitrahnya bukan macam tu. Secara fitrahnya bukan macam tu. Itu dari aspek pengajaran ataupun hikmah dia. Tetapi dari aspek hukumnya sebenarnya banyak yang telah disebutkan juga dalam hadis, dan sebahagian daripada hadisnya adalah sahih sendiri dan diamalkan oleh para sahabat sendiri. Ini mengenai tentang yang kata tidak ada hadis sahih dalam bab LGBT dan sebagainya, sebenarnya telah ditentukan ataupun telah dilaksanakan oleh para sahabat. Macam tu juga yang katakan tentang hadis dhaif ni, yang tadilah saya skip juga tentang YB yang menyatakan hadis dhaif ni tak boleh ini adalah satu perkara yang betul. Cuma yang ni yang kajian yang juga saya ingin kongsikan daripada Dr. Fathullah ni sendiri, menceritakan sebenarnya memang ada pengamalan ataupun ada penggunaan, bukanlah pengamalan, ada penggunaan hadis dhaif dalam pengeluaran hukum syarak yang ni sebenarnya setelah diteliti dengan betul-betul teliti. Macam saya sebutkan tadi, dalam bab tu dah tak ada hadis lain dah. Dah tak ada hadis lain, memang ada satu hadis tu sahaja, maka hadis tu diterima ketika tu. Nanti kita ceritakan juga kerana kita bimbang sebenarnya bibit-bibit penolakan terhadap hadis dhaif ni yang dibimbangi oleh sebahagian ulama. Yang dibimbangi oleh sebahagian ulama adalah bila mana mereka ragu-ragu dengan hadis dhaif, akhirnya mereka menolak terus semua hadis. Ni kita tak nak. Maknanya seakan-akan nanti dia dah jadi anti hadis pula dah. Maknanya sebab dia kata hadis ni pelik lah, ada yang dhaif, ada yang sahih, dia rasa susah, dia tolak terus. Ini sebenarnya boleh juga berlaku kepada bibit-bibit penolakan terhadap hadis. Yang ni disebut sendiri oleh Dr. Syekh Ali Jum'ah. Kalau siapa yang pernah dengar, salah seorang tokoh juga di Azhar yang menceritakan tentang bahaya sebenarnya kalau orang tak faham, akhirnya dia takut dengan hadis dhaif dan akhirnya dia menolak keseluruhan hadis yang kita tidak mahu. Jadi kita kena faham kenapa para ulama ada sebahagian perkara yang tertentu merekodkan hadis-hadis dhaif. Ini tengok. Kalau dalam bab hukum sebenarnya ada beberapa juga isu ataupun ada beberapa situasi yang dikecualikan. Dalam situasi yang pertama, saya ceritakan kat sini sebagai contoh, ini saya dah sebutkan tadi, dalam satu bab tu memang tak ada hadis lain dah. Ada hadis sahih, ada hadis dhaif yang ni sahaja. Ianya adalah dhaif yang ringan. Yang ni tak jadi masalah. Yang ni saya bagikan contoh macam mana Al-Imam Ahmad sendiri. Al-Imam Ahmad pengasas mazhab Hambali menyatakan ataupun Khalal menyatakan Al-Imam Ahmad pernah menggunakan hadis dhaif dalam bab perbincangan yang tidak ada hadis sahih yang di dalamnya. Yang ni kalau kita tengok dalam bab kafarah yang dikenakan buat orang yang melakukan persetubuhan terhadap orang wanita isterinya yang haid, kalau tak silap saya. Dalam bab ni dia kata wa in kana muttaribah, sekalipun hadis ni adalah hadis yang muttarib, tetapi walam yakun laha mu'arid, tetapi tidak ada percanggahan dengan hadis yang sahih. Lalu yang ni yang menyebabkan Imam Ahmad menggunakan juga hadis ni, walaupun hadis ini adalah dinilai sebagai dhaif, tetapi tidak ada hadis sahih yang bercanggah dengan dia. Bahkan itu sahajalah hadis yang sahih ataupun hadis yang ada di dalam bab tersebut. Yang ni barangkali pengecualian yang ditentukan ataupun pengecualian yang diberikan bagi bab yang tidak ada hadis yang lain di dalam bab tersebut. Ni perkara yang pertama. Macam contoh yang lain juga adalah sebagai contoh hadis talqin, kalau tak silap saya. Hadis talqin ni pun maknanya di Malaysia kita amalkan talqin kan dalam lafaz yang tertentu. Yang ni juga menurut Syekh Al-Ansari, Husain bin Muhsin Al-Ansari menyatakan bahawa Al-Imam Ibn Qayyim ada menyebutkan dalam kitab Ruh bahawa hadis mengenai talqin adalah hadis yang dhaif. Tetapi sebahagian ulama menerimanya kerana itu adalah hanya hadis yang barangkali ada mengenai tentang bab talqin ni tadi. Yang ni yang disebutkan di dalam kitab, kalau tak silap saya, kitab Ruh yang dikarang oleh Al-Imam Ibn Qayyim yang menyebutkan waqad su'ila anhu Imam Ahmad.
fastahsanahu wahtajja alaihi bil amal wa yarwi fihi hadithun dha'if dzakarahu at-Tabrani fi mu'jamihi. Imam Ahmad ditanya tentang beramal dengan talqin, kan kita bila jenazah meninggal ditalqinkan, lalu ada tak hadis mengenai tentangnya? Ada satu hadis, tetapi hadis tersebut adalah hadis yang dhaif. Maka Imam Ahmad kata fastahsanahu, dia memandang baik ataupun dia kata tidak mengapa dalam bab yang tidak ada hadis yang lain, maka boleh diamal hadis yang dhaif tersebut tadi. Tetapi yang ni hanyalah dilakukan oleh para ulama yang betul-betul mahir je lah. Maknanya jangan pula kita orang awam, orang yang tidak mahir antara hadis sahih dan dhaif ni tadi mengharuskan pula, dan kita tak tahu. Ini yang saya bimbang juga ni, maknanya perbahasan ni agak akademik sedikit lah. Maknanya agak kita kena teliti juga, hati-hati. Jangan semudah-mudahnya kita beramal dengan hadis yang dhaif. Saya bimbang nanti tuan-tuan salah faham juga tentang apa yang saya nak sampaikan. Yang keduanya adalah situasi yang tertentu yang memberikan pengecualian terhadap pengamalan hadis dhaif itu sendiri adalah sebagai contoh dalam bab hadis yang telah disepakati ulama untuk beramal dengannya. Yang ni yang walaupun sedikit dhaif, tetapi menurut al-Imam Sakhawi, Imam Sakhawi kata wa kadza idza talaqqatil ummah ad-dhaif bil qabul yu'malu bihi 'ala sahih. Sekiranya para ulama telah sepakat untuk menerima hadis tersebut untuk kita beramal dengannya. Yang ni juga yang dikatakan walihadza qala Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i beramal dengan hadis yang tidak boleh diwasiatkan buat orang yang menerima waris tu tadi ataupun pewaris tu tadi. Menurut Sakhawi, maknanya hadis ni adalah hadis yang dhaif, tetapi Al-Imam Syafi'i beramal dengan dia kerana atas kesepakatan, maknanya para ulama sepakat untuk beramal dengan hadis tersebut. Yang ni antara kelonggaran yang diberikan. Sama juga macam yang saya sebutkan tadi, yang ni adalah hanya ditentukan oleh para sarjana ataupun ulama dalam bidang ni sahaja. Jangan kita mudah-mudah ambil hadis dhaif dan kita beramal dengannya sekiranya kita tak tahu. Mana tahu ada hadis yang lebih dhaif daripada, ada hadis yang lebih sahih daripada itu, kita tak tahu, kita tak beramal pula dengan hadis sahih, sedangkan ada hadis yang sahih. Pengecualian terhadap hadis dhaif ni boleh diamalkan, boleh dilakukan oleh para sarjana ataupun ulama dalam bidang sama ada fiqh ataupun hadis ini yang mahir sahaja. Kemudian yang ketiga juga, menurut Al-Imam Sakhawi, Al-Imam Nawawi memberikan kelonggaran menerima hadis dhaif dalam bab hukum bagi tujuan sokongan ataupun berhati-hati. Yang ini sebagai contoh dalam bab hadis jual beli. Ada beberapa bab hadis jual beli ni yang sebenarnya hadis tersebut adalah hadis yang dhaif, tetapi menurut Al-Imam Nawawi diterima. Yang ni yang dinukilkan juga di dalam kitab Fathul Mughith. Al-Imam Sakhawi menyebutkan, dia kata au kana fi mawdi'i ihtiyat, dalam bab yang berhati-hati ataupun dalam bab sokongan, memberikan secondary, itulah tadi, memberikan sokongan kepada hadis yang sahih. Idza warada hadithun dha'if bi karahatin ba'd al-buyu' aw al-ankihah fa innal mustahab kama qala an-Nawawi. Sebagaimana yang diceritakan oleh Al-Imam Nawawi, seakan-akan ada kelonggaran sedikit dalam bab yang sebagai hadis sebagai sokongan sahaja, sebagai sokongan sahaja, bukan sebagai hadis yang utama. Dan yang keempat, sama juga yang seperti saya sebutkan tadi, dalam bab beramal ataupun galakan untuk beramal, maka ulama meletakkan ada kelonggaran untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaif ni tadi. Jadi kita boleh simpulkan ada beberapa pengecualian untuk beramal dengan hadis yang dhaif yang hanya boleh ditentukan oleh orang yang pakar saja. Saya tak cerita ni untuk orang awam, maknanya tak sewenang-wenangnya orang awam boleh melakukan sedemikian, melainkan orang yang berpengkhususan dalam bidang tersebut sahaja. Kemudian ada juga hadis sahih, ada juga hadis dhaif yang digunakan di dalam sirah. Untuk pengetahuan para pendengar, para penonton yang dirahmati Allah, sebenarnya dalam sirah banyak hadis dhaif. Sebenarnya dalam sirah banyak hadis dhaif. Banyak kisah-kisah dalam sirah kita dengar sebenarnya diriwayatkan dengan jalan yang dhaif. Sebagai contoh, kalau tuan-tuan pernah dengar macam kisah Hindun Mama Hati Hamzah. Ketika pakcik Rasulullah dalam perang Uhud dikatakan telah syahid, lalu dikatakan Hindun datang kepadanya dan membelah perutnya. Dikatakan riwayat ini adalah riwayat yang dhaif kerana dikatakan berkaitan dengan isu Syiah sedikit, kerana Hindun adalah ibu kepada Muawiyah. Muawiyah adalah orang yang berselisih dengan Ali. Dikatakan riwayat ni ada isu sedikit dari aspek tasyayyu' ataupun kecenderungan kepada Syiah tersebut. Tu sedikitlah. Jadi
Kalau kita tengok kan sebenarnya dalam sirah ni banyak juga hadis-hadis yang dhaif, tetapi para ulama memberikan sedikit kelonggaran kepada bab sirah ni kerana dia sekadar cerita yang bagi tujuan untuk menghidupkan rasa cinta kepada Rasulullah. Maknanya tidak melibatkan hukum dan juga mungkin tidak melibatkan isu akidah. Dia nak menimbulkan rasa kasih sayang ataupun mengingati ataupun mengetahui tentang sejarah Rasulullah, sirah Rasulullah. Maka sebahagian ulama mengharuskan penggunaan ataupun menggunakan meriwayatkan hadis dhaif di dalam kitab sirah. Yang ni saya bagi contoh, sebagai contoh kitab Fiqhus Sirah al-Imam ataupun Syekh Muhammad Ghazali. Syekh Muhammad Ghazali ni adalah antara tokoh ulama Azhar juga yang mahir dalam kitab sirah, yang mahir dalam bidang sirah. Tetapi dalam kitab Fiqhus Sirahnya beliau pernah ditegur oleh Syekh Al-Albani. Syekh Al-Albani ni adalah ulama dalam bidang hadis. Manakala Syekh Al-Ghazali ni adalah orang ataupun ulama dalam bidang usuluddin. Dalam bidang usuluddin maknanya bidang falsafah sedikit ataupun bidang asas-asas teologi, asas-asas teologi macam tu. Jadi bila dia mengarang kitab Fiqhus Sirah ni, dia ditegur oleh Al-Albani. Albani kata dalam kitab Fiqhus Sirah kau ni ada hadis dhaif. Ada hadis dhaif. Lalu Syekh Muhammad Ghazali memberikan penjelasan kenapa dia riwayatkan hadis dhaif. Yang pertama dia kata ada beberapa hadis dhaif yang tidak mengapa pada pandangannya untuk dia nukilkan. Yang ni sebagai contoh macam mana yang diceritakan ataupun yang dinukilkan sendiri oleh Syekh Muhammad Ghazali. Dia kata sebagai contoh hadis ahibbullah lima yaghdukum bihi min ni'matin wa ahibbuni bihubbillah. Dia kata Rasulullah kata cintailah Allah kerana Allah Ta'ala telah memberikan kamu banyak nikmat dan cintailah aku kerana kamu mencintai Allah Ta'ala tu tadi. Ya? Menurut Syekh Albani hadis ni adalah hadis dhaif. Tetapi menurut Syekh Muhammad Ghazali, dia kata hadis ni tak ada masalah. Hadis ni tak ada masalah. Maknanya dia bukan melibatkan hukum. Dia hanya melibatkan galakan untuk kita mencintai Allah dan Rasul. Jadi pada pandangan Syekh Muhammad Ghazali, dia kata aku tidak yabduli, dia kata anni lam ajid fil mutalaba bihubbillah wa rasulihi ma yahmiluhi ala tawaqquf. Dia kata hadis ni sekadar hadis yang menggalakkan kita cinta kepada Allah Ta'ala. Tidak memerlukan pun aku betul-betul teliti ataupun betul-betul untuk berhenti beramal dengan hadis dalam perkara yang memang dah sabit dah daripada hukum Quran dan hadis tu tadi. Lalu Al-Imam Ghazali kata tak mengapa aku terima hadis ni untuk diamalkan sekalipun mungkin menurut Syekh Ghazali hadis ni adalah hadis dhaif. Ini dalam bab cerita. Agak sedikit teknikal sedikit bab ni. Kemudian yang keduanya ada juga hadis yang pada menurut prinsip Ghazali dia amalkan walaupun ada hadis sahih yang lain. Ini pada pandangannya dalam bab sirah. Sebagai contoh dalam ketika mana Rasulullah menyerang Bani Mustalik. Ketika mana Rasulullah menyerang Bani Mustalik, serangan yang dilakukan oleh Rasulullah berdasarkan hadis yang sahih, seakan-akan berdasarkan riwayat Bukhari kalau tak salah saya, seakan-akan Rasulullah menyerang mereka tanpa memberikan amaran. Sebab Muhammad Ghazali kata, Syekh Ghazali kata, dia macam tak kena dengan prinsip asas usuluddin tu tadi ataupun prinsip asas Islam. Iaitu kepada kebiasaannya bila Rasulullah nak serang, Rasulullah akan bagi warning dulu ke, Rasulullah akan suruh mereka memeluk aslim tu peluklah Islam kamu akan selamat ke apa ke. Rasulullah sepatutnya bagi amaran dahulu. Tapi dalam perkara ni seakan-akan tak kena. Jadi menurut Muhammad Ghazali dia kata dia memilih riwayat Ibnu Jarir iaitu At-Tabari yang mungkin dinilai sebagai dhaif tetapi pada pandangannya lebih kena dengan prinsip Islam. Iaitu Rasulullah beri amaran dahulu barulah Rasulullah memberikan serangan. Kalau tak silap saya ini yang dimaklumkan ataupun yang ini pandangan ataupun prinsip yang dinyatakan sendiri oleh Al-Imam ataupun Syekh Ghazali sendiri. Jadi dia kata tengok kat sini dia kata walaupun dalam riwayat Bukhari menyatakan sedemikian tapi pada pandangan dia macam tak kena. Fa inna riwayat sahihain pada pandangannya riwayat sahihain tash'uru bi anna Rasul alaihi salatu wasallam baghatil qaum wa hum gharun. Seakan-akan Rasul ni menyerang kaum tu ataupun melampau ke atas kaum tu sedangkan dia masih lagi dalam keadaan yang tidak bersedia. Dan dia kata yang ni macam tak kena. Lalu pada pandangan dia menggunakan riwayat yang lain, riwayat yang mungkin dilihat sedikit dhaif ataupun ada kedhaifannya tetapi dia beramal dengan dia. Ini dalam masalah dalam hukum sirah. Dalam hukum sirah. Baik, kita dah nak masuk kepada penghujung dah. Macam penghujung rancangan juga. Dah hampir sampai kepada bab. Tadi kita dah tengok daripada awal macam mana penerimaan masyarakat. Masyarakat dah mula faham bahawa
kita kena beramal dengan hadis sahih. Kita kalau boleh berhati-hati daripada beramal dengan hadis dhaif. Kemudian kita dah tengok apakah ciri-ciri, definisi hadis sahih, apakah definisi hadis dhaif, apakah punca yang membawa kepada hadis dhaif, bagaimana hadis dhaif ni, kenapa dia dinukilkan di dalam kitab-kitab hadis, dan apakah pengecualian-pengecualian untuk beramal dengan hadis-hadis yang dhaif, bagaimana hadis dhaif ni boleh juga diamalkan di dalam kitab yang tertentu ataupun bab tertentu, sebagai contoh bab fadail amal dan bab sirah. Dan yang ni dah hampir ke penghujungnya, kita dah masuk syarat beramal dengan hadis dhaif. Syarat beramal dengan hadis dhaif seperti mana yang dinukilkan oleh Al-Imam Ibn Hajar ada 3. Maknanya yang pertama, kalau nak diamalkan lah, tetapi yang ni dalam bab fadailul amal sahaja, iaitu galakan untuk orang awam ataupun kita semua beramal untuk memperbanyakkan solat, untuk mendirikan qiyamul lail, untuk maknanya galakan beramal, untuk orang memperbanyakkan zikir, doa dan sebagainya. Mungkin ada hadis yang dhaif tetapi boleh kita amalkan kerana untuk bagi tujuan menggalakkan dia untuk beramal. Syarat yang pertama untuk kita mengamalkan hadis dhaif ni dalam bab fadailul a'mal ni adalah hadis tu janganlah terlalu dhaif. Terlalu dhaif ni maksudnya macam kita tengok yang awal tu tadi, iaitu perawi-perawi yang mungkar tidak ada lah, perawi yang melakukan dosa besar, fasik tidak ada, ataupun perawi yang dituduh muttaham bil kadzib, perawi yang dituduh menipu tidak ada, kerana hadis-hadis ni akan dikategorikan sebagai mungkar dan matruk. Hadis yang sangat berat, sangat dhaif ni kita tak terima sangatlah. Kalau boleh jangan terlalu dhaif. Hadis tu jangan terlalu dhaif. Kalau dhaif yang ringan boleh diterima. Saya sendiri yang mengarang beberapa kitab hadis ada pengalaman. Ada bab-bab yang kita nak tulis hadis, kita tengok hadis ni hadis dhaif, macam mana aku nak tulis ni? Ada bab yang mungkin boleh kita letak, ada bab yang mungkin kita tak boleh letak. Tapi yang perlu kita pastikan hadis tu janganlah terlalu dhaif. Itu yang pertama. Syarat yang kedua adalah hadis tersebut berada di bawah satu asas amalan yang kukuh. Maknanya dah ada ayat Quran yang cerita. Macam contoh tadi hadis tentang berbuat baik kepada ibu bapa. Hadis galakan Rasulullah kata berbuat baiklah kepada ibu bapa. Tiba-tiba ada satu hadis yang dhaif tentang galakan berbuat baik kepada ibu bapa. Tidak mengapa kita mengambil hadis ni kerana dia di bawah mundarijun tahta aslun amalun bih, yu'malu bih, iaitu dia mundarijun, dia terletak di bawah asas yang yu'mal, yang diamalkan dengannya. Maknanya ada asas daripada Quran, memang Quran galakkan kita buat baik kepada ibu bapa. Hadis sahih galakkan kita buat baik kepada ibu bapa. Tiba-tiba ada hadis dhaif galakkan kita buat baik kepada ibu bapa. Tak mengapa kita amalkan hadis dhaif tersebut kerana dia di bawah asas yang telah disepakati daripada Quran dan hadis tu tadi. Itu syarat yang kedua. Syarat yang pertama tadi, hadis tersebut tidak terlalu dhaif. Yang kedua, hadis tersebut berada di bawah satu asas yang kukuh. Ada ayat Quran yang telah menyokongnya, ada hadis-hadis sahih yang telah menyokongnya. Yang ketiganya, kita tidak boleh beriktikad bahawa Rasulullah yang mengucapkan hadis tersebut. Yang ni kita kena pegang. Kerana kita bimbang. Hadis dhaif ni dia boleh jadi Rasul ucapkan, boleh jadi mungkin juga kalau sanad terputus. Dah tersasul-sasul lah. Kalau sanad terputus, kita bimbang sebenarnya bukan Rasul yang ungkapkan. Sedangkan Rasul kata man kadzaba alayya muta'ammidan. Siapa kalau ini secara muta'ammidan, secara dengan sengaja dia menipu ke atas Rasulullah, dia telah meletakkan tempatnya di neraka. Jadi kita tak nak menempatkan tempat kita ataupun kita tak nak menempatkan diri kita dalam neraka. Jangan kita ambil risiko dengan meriwayatkan hadis yang dhaif dengan secara confident. Jadi bila kita tengok, tiba-tiba kita tengok sebenarnya hadis tersebut adalah hadis yang tidak sahih. Jadi yang ni yang kita kena hati-hati. Jangan sampai kita beriktikad, maknanya kita sekadar mengatakan ataupun beramal dengan hadis yang tersebut secara umum begitu sahaja. Ini syarat beramal dengan hadis yang dhaif dalam bab fadailul amal, menggalakkan orang berbuat amalan. Dalam bab hukum tadi memang ada beberapa pengecualian, tetapi hanya boleh dilakukan oleh golongan yang pakar sahaja. Maknanya sarjana hadis ke, ulama fiqah ke, golongan-golongan yang mahir dalam bidang tersebut, para mufti, ahli jawatan kuasa fatwa dan sebagainya yang memang mahir dalam bidang tersebut. Dan juga yang seterusnya, yang bab yang terakhir perbincangan kita pada hari ini adalah hukum menyebarkan hadis dhaif. Boleh ke tak kita nak menyebarkan hadis dhaif ni? Ataupun boleh tak kita nak meriwayatkan hadis yang dhaif ni? Yang ni yang juga dinukilkan oleh beberapa sarjana hadis yang berpandangan bahawa tidak mengapa juga untuk menulis hadis yang dhaif, yang dengan syarat tadi tidak terlalu dhaif yang kita dah sebutkan tadi,
ada asas yang kukuh. Kita nak meriwayatkannya tidak mengapa, tetapi bukan dalam isu akidah. Kalau boleh isu akidah ni memang biarlah kita asaskan dengan dengan hadis yang sahih sahaja. Kerana kita bimbang isu akidah adalah isu yang asas, yang melibatkan keimanan kepada Allah Ta'ala dan sebagainya. Kita tak boleh nak, ataupun bab-bab hukum ni kita tak boleh bermain-main dengan hadis-hadis yang sedemikian. Kalau boleh didatangkan hadis yang sahih. Kemudian yang keduanya juga adalah menjelaskan hukum hadis tersebut. Nah, maknanya kalau kita nak menyebutkan tentang satu hadis, sebaiknya kita sebutkan hadis tersebut. Okey, hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, iaitu hadis sahih. Tak jadi tak ada masalah. Ataupun hadis ni diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, hadis ni adalah hadis dhaif. Kita kena maklumkan kerana kita bimbang kita sebarkan kepada orang benda yang dhaif, sedangkan kita tak kasih beramal dengan hadis yang tak pasti. Tapi sebenarnya kita sendiri yang mengamalkan ataupun yang menyebarkan hadis-hadis yang tak betul tu tadi. Dan yang ketiganya menukilkan dengan laras ataupun istilah tak pasti. Istilah tak pasti ni biasa para ulama gunakan, iaitu dikatakan. Maknanya saya dengar dikatakan Rasulullah pernah. Dikatakan maknanya dengan sigah yang tak pasti. Jangan terlalu confident juga. Rasulullah, orang kita banyak yang confident. Orang kita semua confident. Memang ada hadis. Dia sebenarnya tak ada hadis pun. Kadang-kadang ini yang kita bimbang. Semua benda confident. Hadis Rasulullah cakap macam ni. Hadis Rasulullah cakap. Yang ni kita kena didik diri kita. Macam kita dengar berita yang palsu ataupun tak pasti. Ada dengar orang cakap. Macam tu. Ada dengar orang cakap. Maknanya sumber tu tak pasti. Jangan kita sebut dengan. Dia tak sama macam betul dia tu cakap dengan ada dengar orang cakap. Kalau dalam hadis Rasulullah ni dikatakan. Istilah ni kita panggil istilah tamrid. Iaitu istilah yang tak pasti. Ada dengar dikatakan Rasulullah cakap macam ni. Ataupun saya biasa guna dikatakan, maknanya memudahkan. Kita tak nak menyandarkan diri kita kepada benda yang Rasulullah tak cakap. Yang ni yang kita bimbang. Esok ke akhirat Rasulullah kata, aku tak cakap macam ni, kau kata aku cakap macam ni. Kan dah malu kat kita. Malu tu tak apalah. Tapi menyebabkan kita menyebarkan satu perkara yang tak elok ni yang saya bimbang. Baik, saya kira yang ni dah penghujungnya, maknanya hukum meriwayatkan hadis yang dhaif. Kita dah ada perbincangan yang agak panjang pada malam ni. Saya minta maaf sedikit panjang dan saya dah maklumkan juga kepada Urustia. Perbincangan dia mungkin sedikit ilmiah ataupun teknikal. Saya harap mudah-mudahan memberikan manfaat kepada semua yang mendengar pada malam ni. Terima kasih kerana sudi mendengar ataupun meluangkan masa tuan-tuan, puan-puan pada malam ni, insya-Allah. Baik. Saya serahkan kembali kepada pengacara majlis ataupun saya nak terus jawab soalan dekat sini ke? Baik, terima kasih yang berbahagia Prof. Jadi saya nampak dah tadi begitu teknikal sebenarnya. Kalau kita tengok daripada awal tu kita nampak macam okey lagi. Okey, mungkin surface. Once dah masuk kepada teknikal hukum-hukum bagaimana nak beramal, syarat-syarat tu sebenarnya kalau kita selalu mengikuti kuliah-kuliah hadis, insya-Allah kita dapatlah 5 syarat utama dalam syarat-syarat hadis sahih. Syarat-syarat hadis dhaif dan sebagainya. Baik Prof, saya nampak di sini kita mencapai lebih kurang dalam 1 jam proses untuk tadi bermula pada penerangan Prof tadi. Mungkin Prof kita ambil masa untuk 10 minit mungkin Prof untuk nak pergi ke toilet mungkin. Boleh. Nak minum air sekejap dan insya-Allah selepas berehat 10 minit nanti Prof kita terus fokus kepada soalan-soalan. Dan saya pun sebenarnya ada juga soalan Prof. Baik, boleh. Okey, dan mungkin juga audiens yang ada dalam ni, mungkin rektor kita mungkin ada soalan. Tadi saya nampak tengah mencatat tadi tu, mungkin kita mungkin boleh tanya nanti. Dan insya-Allah Prof kita berehat seketika dalam 10 minit. Insya-Allah kita akan sambung dengan sesi yang kedua dengan sesi soal jawab. Baik.